rasanya bolehlah kita bermula. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sirih junjung adat budaya, gambir Pinang, semua diikat. Salam Kun Bayu di ruang maya, warisan Nusa bersama martabat. Aksara disusun menjadi madah, bicara dilontar penuh hemah. Kampus KBM Ilmu Imarah, dikongsi bersama, minda bercambah. Selamat menyertai Konvensyen Bahasa Melayu 2021 Anjuran Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu. Konvensyen ini berlangsung selama 3 hari iaitu hingga daripada 26 Julai hingga 29 Julai 2021 secara dalam talian. Tema Kombayu, bersama martabat pendidikan bahasa Melayu. Bagi pihak penganjur, kami mengalu-alukan kebersamaan dan keberadaan para pembentang serta para peserta secara maya dalam menjayakan Konbayu 2021. Para pembentang kertas kerja sidang maya yang dihormati, berikut dibacakan format pembentangan. Pertama, pembentangan setiap kertas kajian ilmiah akan dimulakan dengan tayangan rakaman yang telah dimuat naik. Ya. Setelah itu, sesi soal jawab selama 5 minit akan diadakan selepas setiap tayangan pembentangan berakhir. Bagi para peserta, khususnya para pelajar PSMP, ambillah peluang ini untuk menimba ilmu. Oleh itu, saya amat menyarankan para pelajar membina soalan untuk diajukan kepada pembentang. Selain itu, bagi memastikan kelancaran majlis, para pembentang dinasihatkan sentiasa bersedia sebelum dipanggil membentang kajian. Sidang maya yang dihormati. Untuk makluman semua, sebanyak 5 kertas kajian ilmiah yang akan dibentangkan menerusi saluran ini. Pembentangan tersebut merangkumi subtema yang telah ditetapkan. Sidang maya yang dihormati, sesi pembentangan akan dimulakan. Majlis dengan ini berbesar hati mempersilakan pembentang pertama iaitu Cik Nur Ain Ahmad Tamidi dan Dr. Azman Rahmat untuk membentangkan kajian yang bertajuk Tahap Penguasaan Simpulan Bahasa dalam Kebaran Menulis Murid Tahun 5. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Konvensyen Bahasa Melayu tahun 2021. Pembentangan kertas kerja ilmiah dengan subtopik perkembangan bahasa, kesusastraan dan kebudayaan Melayu dengan nombor giliran 79. 2 peserta terlibat dalam pembentang kertas kerja ilmiah ini. Pertama, Nur Ain binti Ahmad Tarmidi, postgraduate, dan yang kedua, Dr. Azman bin Rahmat, pensyarakanan di Jabatan Pensuratan Melayu IPG Kampus Bahasa Melayu. Tajuk pembentangan kertas kerja ilmiah, tahap penguasaan simpulan bahasa dalam kemahiran menulis murid tahun 5. Pengenalan bahasa merupakan sebuah ilmu penting dalam pembentukan tamadun bangsa kerana melalui bahasalah bangsa itu dapat memperkenalkan identiti dirinya. Apabila menyentuh pada aspek keindahan berbahasa, tidak dapat lari daripada memperkatakan aspek peribahasa dalam bahasa Melayu. Oleh Muhammad Rizwan, Muhammad Nasir dan Mary Fatimah Subit 2018. Simpulan bahasa termasuk dalam golongan peribahasa seperti yang terkandung di dalam dokumen standard kurikulum dan pentaksiran walaupun telah dimantapkan dalam kurikulum bahasa Melayu. Penguasaan simpulan bahasa dalam kalangan murid ini adalah semakin lemah. Justru tahap penguasaan mereka ini perlu diambil kira supaya hasil keputusan dapat mengenal pasti punca kelemahan dan tindakan sewajarnya yang perlu diambil oleh guru untuk mengukuhkan penguasaan simpulan bahasa murid. Penyataan masalah. Pertama, menurut Nur Hamizah Abdul Hamid 2012, murid tidak dapat mengenal pasti simpulan bahasa dan memahami maksud. Fenomena ini terjadi kerana generasi muda sukar memahami maksud dalam simpulan bahasa. Seterusnya, hal ini disokong Hasmi dan Hasan 2016 menyatakan maksud tersurat dan tersirat simpulan bahasa tidak dapat difahami oleh murid.
Dan hal ini juga bertepatan dengan kajian Fauzia Osman, Anissa Mustafa dan Hidayah Asyari 2012 yang mendapati bahawa murid bermasalah mengaitkan simpulan bahasa dalam kehidupan mereka dan jarang sekali menggunakan simpulan bahasa dalam penulisan. Sehubungan itu, kajian ini mengenal pasti tahap penguasaan simpulan bahasa dalam kemahiran menulis murid tahun 5. Objektif dan soalan kajian. Kajian ini terdapat satu objektif kajian bagi mencapai tujuan kajian. Objektif kajian itu adalah seperti berikut. Pertama, mengkaji tahap penguasaan simpulan bahasa dalam kemahiran menulis murid tahun 5. Kajian ini juga mengandungi dua soalan kajian, iaitu yang pertama, apakah tahap penguasaan simpulan bahasa dalam kemahiran menulis murid tahun 5? Yang kedua, apakah penguasaan simpulan bahasa dalam kemahiran menulis murid tahun 5? Kerangka kajian bermula dari objektif kajian hinggalah kedapatan kajian. Objektif kajian seperti yang dinyatakan di atas tadi untuk mengkaji tahap penguasaan simpulan bahasa dalam kemahiran menulis murid tahun 5. Teori kajian menggunakan teori relevance yang menekankan kepentingan interpretasi yang relevan secara optimum bagi mencapai kesan kognitif dalam memproses simpulan bahasa dengan menerapkan taksonomi Bloom dalam ujian simpulan bahasa untuk mengetahui tahap penguasaan simpulan bahasa murid tahun 5. Kaedah analisis digunakan ada 3. Pertama, ujian simpulan bahasa Melayu, ujian simpulan bahasa tahun 5 dan analisis melalui peratus dengan keterapan. Kedua, inventory temu bual guru mata pelajaran bahasa Melayu tahun 5 melalui analisis deskriptif, dan ketiga, analisis dokumen ujian simpulan bahasa Melayu dan buku penulisan murid tahun 5 melalui analisis deskriptif. Dapatan kajian adalah untuk mengetahui tahap penguasaan simpulan bahasa dalam kemahiran menulis murid tahun 5 dan penguasaan simpulan bahasa dalam kemahiran menulis murid tahun 5. Metodologi kajian, iaitu reka bentuk kajian. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan gabungan, iaitu pendekatan kuantitatif dan kajian kualitatif. Kaedah yang digunakan pula merupakan kaedah tinjauan. Pensampelan dan instrumen. Pensampelan bagi kajian kuantitatif dan kualitatif. Bagi kajian kuantitatif, populasi kajian ini adalah terdiri daripada 25 orang murid tahun 5. Dalam kajian ini, populasi terdiri daripada murid tahun 5 di sebuah sekolah rendah kebangsaan di Sungai Besi, Kuala Lumpur. 24 orang murid tahun 5 telah dipilih sebagai sampel kajian berdasarkan perisian sampel size calculated oleh Ross of Inc. menggunakan pensampelan secara awak mudah. Bagi kajian kualitatif pula, pengkaji telah memilih 3 orang murid yang mempunyai markah ujian paling rendah dalam ujian simpulan bahasa tahun 5 yang telah dijalankan menggunakan pensampelan bertujuan. Instrumen yang digunakan ada 3, iaitu pertama, ujian simpulan bahasa tahun 5, kedua, analisis dokumen ujian simpulan bahasa tahun 5 dan hasil kerja murid tahun 5, ketiga, temu bual guru mata pelajaran bahasa Melayu tahun 5. Prosedur pengumpulan data bagi kajian kuantitatif, pembinaan JSU ujian simpulan bahasa tahun 5, pembinaan soalan ujian simpulan bahasa tahun 5 seterusnya mendapatkan pengesahan daripada pakar kandungan dan konstruk. Pelaksanaan kajian rintis terhadap ujian simpulan bahasa tahun 5 dengan nilai skor Alpha Chroma diperolehi ialah 0.73 iaitu baik. Seterusnya menghubungi pihak sekolah bagi memaklumkan mengenai kebenaran untuk mengumpul data mentadbir ujian simpulan bahasa kepada 24 orang murid tahun 5. Sampel juga akan diberi masa yang mencukupi iaitu tempoh 60 minit untuk menjawab item-item dalam ujian itu secara individu. Seterusnya, pengkaji mengumpul semula instrumen pengujian yang diedarkan tadi dan membuat analisis dapatan kajian. Bagi kajian kualitatif pula, pembinaan inventory temu bual dan senarai sebar analisis dokumen. Seterusnya, pengesahan daripada pakar kandungan dan konstruk membawa kepada pelaksanaan kajian rintis terhadap inventory temu bual yang dihasilkan tadi, membuat temu janji dengan guru mata pelajaran bahasa Melayu tahun 5 dan melaksanakan temu bual dengan guru mata pelajaran bahasa Melayu tahun 5 secara atas talian. Prosedur analisis data kajian. Pertama, prosedur pengasihan data menggunakan analisis statistik deskriptif iaitu peratus dengan kekerapan. Kedua, setelah data ujian dan skor ujian dikumpul, data mentah setiap item akan dimasukkan ke dalam SPSS versi 26 bagi pengiraan peratus dan kekerapan. Bagi menentukan tahap penguasaan simpulan bahasa, pengkaji menggunakan interpretasi skor peratus dan kekerapan yang telah diadaptasi daripada Nur Hamizah 2017. Seterusnya, prosedur pengasihan data menggunakan analisis deskriptif tematik. Kemudian, pengkaji telah menggunakan cara menganalisis data secara manual dan mentranskrip temu bual menjadi data mentah. Pada peringkat pengucupan data, setiap data yang diperolehi ditentukan kod. Data yang telah diberikan tema akan diolah oleh pengkaji dan dikaitkan semula untuk menjawab persoalan kajian.
Pengkaji akan membuat kesimpulan berdasarkan dapatan kajian yang diperolehi tadi. Pengkaji juga akan mengumpulkan hasil kerja simpulan bahasa murid tahun 5. Hasil kerja murid dianalisis menggunakan instrumen senarai semak. Triangulasi data digunakan dan hubung kait dapatan kajian kuantitatif dengan kajian kualitatif dibuat. Dapatan kajian adalah untuk mengetahui dua soalan kajian tadi, iaitu pertama tahap penguasaan simpulan bahasa dalam kemahiran menulis murid tahun 5. Yang kedua, penguasaan simpulan bahasa dalam kemahiran menulis murid tahun 5. Ini merupakan hasil dapatan kajian kuantitatif yang mana bagi setiap item simpulan bahasa dalam ujian simpulan bahasa tahun 5 menunjukkan kebanyakan item-item ini menunjukkan tahap penguasaan murid tahun 5 yang lemah terhadap item, kecuali ada satu sahaja simpulan bahasa yang dalam kategori baik dan memuaskan, iaitu makan angin, otak cair dan cakap ayam, manakala selebihnya berada pada tahap yang lemah. Jadi dapat disimpulkan daripada dapatan kajian kuantitatif menunjukkan peratusan tertinggi bagi dapatan kajian tahap penguasaan murid tahun 5 untuk ujian simpulan bahasa ini adalah berada pada tahap yang memuaskan, iaitu 41.7% dengan kekerapan sebanyak 10 orang murid. Bagi kajian kualitatif pula, hasil dapatan analisis kajian kualitatif terhadap ujian simpulan bahasa, temu bual guru dan analisis dokumen menunjukkan bahawa penguasaan murid-murid ini lemah berdasarkan kepada beberapa faktor, iaitu seperti sebahagian murid besar tidak dapat menggunakan simpulan bahasa dengan konteks yang betul, khususnya dalam pembinaan ayat. Pertama, kerana mereka ini tidak sukar untuk mengingati simpulan bahasa, tidak mampu untuk menghubungkaitkan simpulan bahasa dengan konteksnya dengan betul dan tidak memahami maksud simpulan bahasa itu sendiri. Seterusnya, murid juga berasa bosan untuk mempelajari simpulan bahasa kerana dia memerlukan daya pemikiran kognitif untuk memahami maksud tersirat di sebalik simpulan bahasa yang diberikan. Kesimpulan, implikasi dan cadangan. Bagi soalan kajian pertama, tahap penguasaan simpulan bahasa dalam kemahiran menulis murid tahun 5 adalah memuaskan. Manakala bagi menjawab soalan kajian kedua dapat disimpulkan bahawa dapatan kajian ini membuktikan bahawa murid tahun 5 lemah dalam menguasai simpulan bahasa dalam kemahiran menulis pada kedua-dua aras rendah dan tinggi dalam taksonomi Bloom. Cadangan yang praktikal untuk meningkatkan lagi tahap penguasaan murid dalam kemahiran menulis simpulan bahasa ini ialah pihak KPM, khususnya bahagian pusat perkembangan kurikulum, perlu memberi penekanan terhadap simpulan bahasa dalam buku teks bahasa Melayu. Pihak sekolah juga boleh memasukkan banyak program simpulan bahasa dalam takvim sekolah. Dan seterusnya, guru juga boleh membuat pelbagai strategi pengajaran simpulan bahasa yang menarik, khasnya dalam kemahiran menulis. Cadangan lanjutan berikut ikutan daripada kajian ini, kajian lanjutan dijalankan dengan lebih meluas dengan melibatkan murid sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina dan sekolah jenis kebangsaan Tamil serta pelajar universiti. Pelaksanaan kajian juga perlu dilaksanakan di kawasan luar bandar dan kaedah kajian juga diperbaiki dan diubah kepada kaedah korelasi, iaitu terdapat perhubungan antara dua pemboleh ubah. Manakala implikasi bagi kajian ini, implikasi pengetahuan di mana pengetahuan kepada guru tentang penguasaan simpulan bahasa dalam kemahiran menulis murid sekolah rendah. Dan yang kedua, pengetahuan tentang penggunaan simpulan bahasa yang betul meningkatkan penguasaan simpulan bahasa dalam kemahiran menulis. Bagi implikasi empirikal kajian ini, pertamanya pelaksanaan kajian tinjauan. Yang kedua, kajian ini telah menggunakan sampel terdiri daripada murid sekolah rendah. Dan yang ketiga, mengkaji tahap penguasaan simpulan bahasa dalam kemahiran berbahasa iaitu kemahiran menulis. Itu sahaja pembentangan saya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih di atas pembentangan itu tadi. Dipersilakan sekiranya ada soalan daripada para peserta. Dipersilakan. Okey. Okey, baik. Ya, silakan Dr. Arfa. Suara Dr. Arfa, buka mic.
Okey. Terima kasih Dr. Yus. Okey. Terima kasih sudah berbentang. Alah, lupa. Minta maaf saya lupa nama. Okey, saudari apa ni? Yus, Dr. Yus? Sekejap. Sebab Tak berdebar ni silap. Dr. Yus, sebab tu lupa nama juga ni. Cik Nur Ain. Cik Nur Ain, terima kasih tahniah untuk Cik Nur Ain dan juga Dr. Azman, kawan-kawan kita semua, tahniah atas perbentangan ni. Okey, saya cuma tak nak yang keseluruhan tu memang cantik lah, perbentangannya menarik. Okey, ada data dan sebagainya. Okey, cuma satu je saya nak kita berkongsi saja ya Dr. Yus. Saya melihat daripada sebab saya dapatan Cik Nur Ain ni tentang kebat tadi. Saya tengok sebentar lalu tu ada kefahaman, betul tak, ada analisis, betul tak Dr. Cik Nur Ain, ada analisis kan, mencipta ada, menganalisis ada, tapi ada satu term tu analisis. Analisis, betul tak Cik Nur Ain yang daripada slide tadi? Cik Nur Ain ada tak? Okey. Ya, pembentang. Pembentang ada tak di sini? Ya, betul doktor. Okey, ada satu kan? Okey. Boleh tak saya tahu Cik Nur Ain guna taksonomi belum semakan baharu ataupun yang lama? Saya guna taksonomi belum, ikut semakan terbaru. Terima kasih. Okey. Tapi untuk semakan yang terbaru ni Cik Ain, okey. Kita tak panggil dia analisis, ini kita berkongsi saja. Kita tak panggil dia analisis, tetapi dia menganalisis. Dia bukan kefahaman tetapi memahami. Sebab term ni daripada taksonomi belum lama 1956 kepada taksonomi baru, semakan baru ataupun lebih kenali juga taksonomi Anderson dan Cresswell ni 2001, dia tukar, dia pindah daripada kata nama kepada kata kerja. Jadi dia bukan analisis tetapi menganalisis. Dia bukan apa tu? Kefahaman tapi memahami. Okey, itu dia. Itu perubahan term itulah daripada kata nama kepada kata kerja. Okey, Cik Nur Ain. Yang kedua Cik Nur Ain, saya nampak tadi yang terakhir yang cadangan itulah kan. Cik Nur Ain sebut harapan Cik Ain lah kepada KPM, khususnya kepada Pusat Perkembangan Kurikulum. Okey, di sini untuk kita semualah kan, Pusat Perkembangan Kurikulum tu tahun lama dah, 2002 dah dulu. Tetapi sekarang dia telah ditukar kepada bahagian pembangunan kurikulum. Jadi kita sebagai seorang cikgu, bakal guru, kita kena alert lah, kita kena prihatin lah benda-benda macam ni, ada istilah-istilah yang dah tukar. Dulu Pusat Perkembangan Kurikulum, tapi sekarang dia dah tukar pada PPK, bahagian pembangunan kurikulum. Okey, itu sajalah Dr. Yus, kita kongsi sahajalah benda macam ni. Terima kasih banyak-banyak Dr. Baik, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih doktor atas perkongsian. InsyaAllah pada masa akan datang saya akan perbaiki kelemahan saya dan buat yang lebih baik. Itu saja. Terima kasih Dr. Arfa dan Dr. Yusnaidi. Terima kasih. Okey, kita terus kepada seterusnya. Hadirin sekalian, sesi pembentangan diteruskan dengan tayangan rakaman pembentangan kertas kajian yang kedua. Dipersilakan Encik Samsudin Abu Bakar, Dr. Hasmah bin Awang, Cik Siti Salamah Muhammad Yusof, Encik Zawahir Ismail untuk membentangkan kajian yang bertajuk Penguasaan Kemahiran Menulis Murid Kemahiran Menulis Murid tahap 5 KSBM bagi guru-guru bukan option Bahasa Melayu 1 analisis. Dipersilakan. Terima kasih Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan penyelidikan dalam Konvensyen Bahasa Melayu (KONBAHYU), Anjuran Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu Peringkat Kebangsaan yang bertemakan Bersama Memartabatkan Pendidikan Bahasa Melayu. Tajuk kajian ialah Penguasaan Kemahiran Menulis Tahap 5 KSBM bagi guru-guru bukan option Bahasa Melayu, suatu analisis. Kumpulan pengkaji terdiri daripada Dr. Hasnah binti Awang, Encik Samsudin bin Abu Bakar,
Puan Siti Salamah binti Muhammad Yusof, Encik Zawahir bin Ismail. Pendahuluan, kewujudan kerangka standard bahasa Melayu KSBM amat perlu untuk memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa yang mampu menjadi bahasa utama dunia. KSBM sebagai dokumen rujukan bagi menentukan tahap penguasaan bahasa Melayu yang akan dijadikan piawai bagi mengukur kecekapan berbahasa penggunanya, termasuklah kecekapan dalam kemahiran menulis. Kajian ini dijalankan bagi melihat kesesuaian deskriptor kemahiran menulis berasaskan KSBM dalam kalangan guru-guru bukan option bahasa Melayu di beberapa buah sekolah terpilih. Pernyataan masalah, isu yang terdapat dalam KSBM ialah sejauh mana deskriptor yang diletakkan dalam setiap tahap, khususnya dalam kategori pendidikan, bersesuaian dengan keupayaan guru bukan option bahasa Melayu yang telah melalui sistem pendidikan sedia ada, iaitu pada peringkat latihan perguruan, khususnya di Institut Pendidikan Guru. Masalah yang menjadi fokus dalam kajian ini ialah kesesuaian deskriptor kemahiran menulis berasaskan KSBM dalam kalangan guru bukan option bahasa Melayu. Kemahiran menulis paling sukar berbanding komponen kemahiran berbahasa yang lain. Kemahiran ini sukar dikuasai oleh guru bukan option kerana kemahiran ini melibatkan proses otak yang kompleks menurut Benninger dan Richards pada tahun 2002. Keupayaan menulis merupakan proses penyaluran maklumat yang bersifat mekanikal dan disalurkan secara bersistem, iaitu mengambil kira matlamat, penggunaan bahasa, khalayak dan gaya penulisan. Objektif kajian yang pertama, mengenal pasti kesesuaian deskriptor kemahiran menulis berasaskan KSBM dalam kalangan guru bukan option bahasa Melayu. Yang kedua, meneroka kesesuaian deskriptor kemahiran menulis berasaskan KSBM terhadap tahap pencapaian guru bukan option bahasa Melayu. Yang ketiga, memahami potensi kesesuaian deskriptor kemahiran menulis berasaskan kerangka standard bahasa Melayu terhadap tahap pencapaian guru bukan option bahasa Melayu. Persoalan kajian. Pertama, apakah tahap kesesuaian deskriptor kemahiran menulis berasaskan kerangka standard bahasa Melayu dalam kalangan guru bukan option bahasa Melayu? Yang kedua, bagaimanakah kesesuaian deskriptor kemahiran menulis berasaskan kerangka standard bahasa Melayu terhadap tahap pencapaian guru bukan option bahasa Melayu? Yang ketiga, sejauh manakah potensi kesesuaian deskriptor kemahiran menulis berasaskan kerangka standard bahasa Melayu terhadap pencapaian guru bukan option bahasa Melayu? Metodologi. Kajian ini merupakan penyelidikan kaedah gabungan. Kajian ini menggunakan reka bentuk urutan penjelasan, iaitu sequential explanatory design dalam Creswell 2012. Menurut Creswell 2012, reka bentuk urutan penjelasan adalah salah satu reka bentuk penyelidikan gabungan, iaitu gabungan antara kualitatif dan kuantitatif. Pengkaji memulakan kajian kuantitatif dahulu dan diikuti dengan kajian kualitatif. Setiap satu kutipan data dan analisis data dilakukan secara terpisah, tetapi disatukan semasa membuat interpretasi data-data kajian sebelum membuat laporan kajian. Dapatan kajian berikut merupakan pencapaian ujian 1 bagi kemahiran menulis
yang telah diambil oleh 14 orang peserta. Manakala yang berikut adalah pencapaian ujian 2 bagi kemahiran menulis. Rajah di atas menunjukkan bahawa pencapaian peserta khusus dalam ujian kemahiran menulis yang paling tinggi ialah 86%, iaitu seramai 3 orang, manakala yang paling rendah ialah 24%. Keputusan ujian 1 memperlihatkan hanya 3 orang peserta memperoleh grade A, 9 peserta memperoleh grade B dan 2 peserta lagi memperoleh grade C. Manakala dalam dapatan kajian dalam ujian 2 pula seramai seorang peserta memperoleh grade A, 8 peserta memperoleh grade B dan 5 peserta lagi memperoleh grade C. Analisis ke atas keputusan yang diperoleh oleh 14 orang peserta berdasarkan ujian 1 dan ujian 2 mendapati bahawa kesemua 14 orang peserta tersebut memperlihatkan keputusan yang tidak sama berdasarkan jenis penulisan yang diambil. Seorang peserta iaitu peserta 12 memperoleh peringkat A bagi kedua-dua ujian yang dilaksanakan. Keputusan ujian penulisan menunjukkan ada topik yang dikuasai dengan baik oleh peserta dan ada topik yang kurang menyerlah. Hal ini membuktikan kebanyakan peserta kurang idea untuk mengembangkan isi penulisan dengan baik. Justru kemahiran menulis sememangnya menitik beratkan pencapaian idea dalam kalangan peserta. Karangan berbentuk kreatif kurang dikuasai oleh peserta. Berdasarkan maklumat umum, pencapaian peserta sebelum ini tidak menunjukkan aras tahap pencapaian yang sama. Julat perbezaan kalangan antara peserta menunjukkan pola yang sedemikian. Kesimpulannya, hal ini membuktikan kebanyakan guru-guru bukan option bahasa Melayu yang mengajar di sekolah SJKC dan SJKT tidak melepasi kompetensi tahap 5 aras 1 berasaskan KSBM dalam kemahiran menulis, iaitu berupaya untuk mengenal pasti idea yang bernas dalam penulisan berfokus tentang bidang tertentu dan memilih diksi untuk menghasilkan penulisan cerita yang mengandungi pemikiran tinggi. Kalau ada menanam tebu, boleh dijual di pasar desa. Kalau kita menjadi tetamu, biarlah pandai berbudi bahasa. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, terima kasih atas pembentangan itu tadi. Kita buka sesi soal jawab kepada para peserta yang ingin bertanya dengan lebih lanjut. Dipersilakan. Ada soalan? Silakan tuan-tuan dan puan-puan. Jika tak ada, saya bertanya boleh kepada Dr. Hasnah ya? Ya, Dr. Yus. Okey. Baik, tadi di dalam pembentangan doktor ada menyebut bahawa peserta kajian itu, maksudnya responden kajian itu mendapat tahap pencapaian yang berbeza kerana mereka memilih jenis karangan yang berbeza. Betul Dr. Hasnah? Ya. Okey, ada perkara yang agak mengelirukan saya di situ kerana setahu saya kalau kita buat item soalan,
item soalan itu mestilah setara. Jika tidak setara, itu yang menyebabkan kita akan lihat pencapaian yang berbeza bukan disebabkan penguasaannya, tetapi perbezaan itu wujud disebabkan item yang tidak setara. Adakah itu yang terjadi, Dr. Hasna? Maksudnya kes itu berlaku. Dia tanya. Ya. Ya, silakan. Boleh Dr. Hasna? Ya. Uh-uh. Terlebih dahulu terima kasih soalan tu Dr. Yu. Sebenarnya saya punya line ni pun tak stabil ya. Okey, jadi sebenarnya ujian yang kita bagi pada guru tersebut, guru-guru yang kita dapat daripada dia orang melalui satu ujian yang telah dilaksanakan oleh pihak penganjur, iaitu JPN dengan IPG Kampus Bahasa Melayu. Melalui ujian tersebut, jadi guru-guru itu tidak melepasi tahap, jadi dia orang kita cuba bagi ujian yang untuk menentukan aras mana dia orang kan. Jadi dalam soalan-soalan yang kita beri, dan soalan ujian penulisan, kita ada senaraikan beberapa soalan lah, iaitu contohnya antaranya ialah soalan yang berbentuk naratif ataupun deskriptif, tapi dia bentuknya sama, cuma dia punya tema tu berbeza. Bentuk dia sama. Kalau naratif tu memang naratif lah, cuma tema beza. Jadi di situlah nampak dia punya idea tu dia tak boleh kembangkan. Terima kasih Dr. Hasna kerana memberi jawapan yang yang menjawab pada kekeliruan saya tadi. Terima kasih. Okey, baik. Seterusnya kita tuan-tuan dan puan-puan, tanpa melengah masa, dipersilakan pembentang seterusnya, iaitu Puan Mazura Sulaiman dan Puan Wak Chu Wok, untuk membuat pembentangan kertas kajian yang bertajuk Penggunaan Bahasa Rojak dalam kalangan siswa guru di IPG Kampus Bahasa Melayu. Dipersilakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Pengerusi dan terima kasih juga kepada para peserta yang menyertai slot pembentangan kajian kami. Saya Puan Mazura binti Sulaiman dan Puan Wak Chu anak perempuan Wu akan membentangkan kajian yang bertajuk penggunaan bahasa rojak dalam kalangan siswa guru di IPG Kampus Bahasa Melayu. Baik, kami teruskan dengan slide pembentangan. Baik, dipaparkan tajuk kajian kami. Baik, semua orang tahu tentang bahasa rojak kan? Jadi kita sepatutnya elakkan penggunaan bahasa rojak ini. Saya mulakan dengan mengemukakan senario penggunaan bahasa rojak dan senario penggunaan bahasa rojak dalam kalangan guru. Kalau kita lihat pada senario ketiga, seorang guru di hadapan kelas menggunakan bahasa rojak dan anak murid di situ ada memberi komen, cikgu ni pun patut dirotan sebab menggunakan bahasa rojak. Jadi bayangkan apabila kita seorang guru sendiri tidak menggunakan bahasa Melayu yang standard atau baku. Sebagai pendahuluan, fenomena bahasa rojak ini bukan saja berlaku di Malaysia tapi pada hampir seluruh masyarakat di dunia. Di Malaysia, penggunaan bahasa rojak merupakan percampuran bahasa Melayu dengan bahasa kedua, terutama dengan bahasa Inggeris dan dialek daerah atau negeri. Jadi kalau kita tengok terjadi penggunaan bahasa rojak yang ketara dengan bahasa Inggeris. Mungkin kerana bahasa Inggeris ini mempunyai status dan nilai ekonomi berbanding dengan bahasa-bahasa lain di negara kita. Okey, dalam bidang linguistik tidak pernah ada istilah bahasa rojak tapi yang muncul atas keprihatinan pakar-pakar bahasa kita, contohnya oleh Awang Sarian dan oleh Asma Haji Umar 2007 yang mengatakan bahasa rojak sebenarnya bahasa campur kod dan alih kod.
Dan dimaksudkan dengan bahasa rojak ini adalah wujudnya perkataan atau frasa daripada bahasa asing dalam bahasa yang dituturkan. Sebenarnya terdapat 4 jenis bahasa rojak. Yang pertama, penukaran kod tempelan. Campur aduk bahasa Melayu bahasa Inggeris melibatkan penggunaan sepatah perkataan dalam ungkapan. Kemudian yang kedua, penukaran kod dalam ayat. Terjadi penggiliran bahasa dalam satu bahasa kepada satu bahasa lain. Contohnya, para hadirin diminta switch off telefon bimbit. Penukaran kod di antara ayat, contohnya ini adalah kali pertama saya berada di sini, therefore I am not familiar with the world, with the people. Jadi kita tengok ayat pertama bahasa Melayu, ayat kedua bahasa Inggeris. Penukaran kod dalam perkataan, contohnya perkataan forwardkan, terdelete dan berblaus. Yang ini memperlihatkan penggunaan bahasa lain dalam sesuatu bahasa. Okey, dalam urusan rasmi kita amat dilaranglah untuk menggunakan bahasa rojak ini seperti yang dikatakan oleh Datuk Seri Rais Yatim sebagai sekerat ular, sekerat belut. Jadi percampuran bahasa atau bahasa rojak dalam kalangan masyarakat merupakan satu kes kehilangan bahasa seperti yang dikemukakan oleh Prof. Teo Kok Siong. Jadi penggunaan bahasa rojak dalam kalangan murid sekolah juga perlu diberi perhatian. Jadi guru merupakan suri teladan, justru guru kena menunjukkan teladan yang baiklah pada muridnya. Objektif kajian kami ada 3. Yang pertama, mengenal pasti tahap penggunaan bahasa rojak dalam kalangan siswa guru pengkhususan bahasa Melayu. Kedua, mengenal pasti punca penggunaan bahasa rojak. Dan yang ketiga, mengetahui bentuk bahasa rojak yang sering digunakan. Soalan kajian kami seperti yang dipaparkan. Pentingan kajian untuk membuktikan penggunaan bahasa rojak wujud dalam kalangan siswa guru pengkhususan bahasa Melayu. Jadi satu usaha perlu dilakukan agar perkara ini tidak menjadi amalan semasa mereka berkomunikasi amnya dan semasa PDP bahasa Melayu khususnya. Untuk metodologi kajian ini kami menggunakan kaedah tinjauan. Responden kajian terdiri daripada 42 orang guru program ijazah sarjana muda perguruan semester 2 pengkhususan bahasa Melayu di IPG Kampus Bahasa Melayu. Instrumen yang kami gunakan ialah soal selidik dengan nilai alfa Cronbach 0.75 dan analisis data kami menggunakan kaedah manual saja dengan mengemukakan kekerapan dan peratusan dan dipersembahkan dalam bentuk jadual dan grafar. Dan untuk mengetahui emosi grafar. Okay, Puan Wak Chu tolong sambung. Baik, saya teruskan dengan membentang bahagian dapatan dan perbincangan. Soal selidik bahagian A iaitu profil responden. Jadual 1 menunjukkan bilangan responden mengikut jantina dan umur. Responden lelaki 9 orang, responden perempuan 33 orang. Umur antara 18 hingga 20 tahun 33 orang, umur antara 21 hingga 23 tahun 3 orang, umur antara 26 hingga 24 tahun 1 orang. Umur antara 24 hingga 26 tahun itu 1 orang. Baik, seterusnya ialah jadual 2, penggunaan bahasa pertama dan bahasa kedua. Okay, penggunaan bahasa pertama, bahasa Melayu 41 orang, bahasa lain-lain 1 orang, penggunaan bahasa kedua iaitu bahasa Inggeris 42 orang dan lain-lain bahasa ialah 1 orang sahaja. Baik, seterusnya analisis soal selidik bahagian B. Rajah 1 menunjukkan tahap penggunaan bahasa rojak dalam kalangan siswa guru pengkhususan bahasa Melayu. Baik, hampir 80% responden memang sering menggunakan bahasa rojak dalam komunikasi. Komunikasi lisan 85% berbanding komunikasi bertulis sebanyak 21%. Lebih sejika pihak yang berkomunikasi dengan mereka tidak menggunakan bahasa rojak 38%. Seterusnya, rajah 2 merupakan faktor penggunaan bahasa rojak dalam kalangan siswa guru pengkhususan bahasa Melayu. Dapatan menunjukkan respon selesa menggunakan bahasa rojak kerana bahasa rojak dapat mewujudkan kemesraan dan melancarkan komunikasi. Namun, kebanyakan responden tidak bersetuju. Mereka menggunakan bahasa rojak agar dipandang tinggi sebanyak 97%. Walau bagaimanapun, responden
kebanyakannya bersetuju agar bahasa rojak tidak digunakan semasa komunikasi guru dengan murid. Darjah 3 merupakan bentuk penggunaan bahasa rojak dalam kalangan siswa guru pengkhususan bahasa Melayu. Dapatan daripada soal selidik menunjukkan dari segi bentuk bahasa rojak yang digunakan, 60% responden menggunakan bahasa rojak yang mencampur baur bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris, manakala 75% responden juga bersetuju menggunakan bahasa rojak bahasa Melayu dengan bahasa pertama mereka. Kesimpulan dan cadangan, guru memainkan peranan yang penting dalam memupuk minat pelajar untuk menggunakan bahasa Melayu dengan baik. Sikap guru itu sendiri yang sebaiknya dapat menunjukkan keyakinan, kesungguhan dan minat serta sikap yang positif terhadap bahasa Melayu. Pelajar tidak mungkin menghayati dan mencintai bahasa Melayu tanpa kesungguhan daripada guru. Dapatan daripada kajian ini memberi gambaran bahawa wujudnya penggunaan bahasa rojak yang ketara dalam kalangan siswa guru. Ekoran itu dikuatiri fenomena ini akan memberi impak kepada penggunaan bahasa Melayu baku apabila siswa guru ini berada di sekolah nanti. Sebagai suri teladan kepada anak murid di sekolah kelak, para siswa guru perlu bermula dari sekarang memastikan mereka sendiri menggunakan bahasa Melayu baku khususnya dalam urusan-urusan rasmi. Bak kata pepatah, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Jika guru sendiri menggunakan bahasa rojak, apatah lagi anak muridnya kelak. Sekian saja dan kita teruskan bersama Puan Mazura. Terima kasih Puan Wacu. Baik, demikian tadi pembentangan kajian kami. Diharapkan kajian ini dapat memberi manfaat kepada kita lah, khususnya para pendidik yang ada di Malaysia. Baik, itu saja pembentangan daripada kami. Sekiranya ada salah dan silap, saya dan Puan Wacu mohon maaf. Baik, sekian. Terima kasih. Terima kasih kepada Puan Mazura dan juga Puan Wacu. Ya. Baik, saya buka sesi pembentangan kepada para peserta. Dipersilakan. Ya, silakan Dr. Afar. Dr. Yus, pertama kali saya ucapkan terima kasih pada Puan Mazura dan Puan Wacu atas kajian yang sangat menarik sebenarnya. Yang ini juga masalah yang samalah di IBG kami sebenarnya kan, bila adanya bahasa rojak ni dia seolah-olah macam satu budaya, satu trend lah. Jadi saya amat tertarik dengan kajian yang dijalankan oleh Puan Mazura dan Puan Wacu. Jadi ini cuma saya nak cadangan sebab kita melihat ini satu dapatan daripada kuantitatif kita melihat kajian ni. Mungkin juga suatu hari nanti Puan Mazura, Puan Wacu atau kita semua boleh buat satu kajian kita buat kualitatif, kita rakam sendiri apa yang selalu mereka gunakan dalam kelas. Mungkin secara sedar tak sedar dalam pembentangan dan sebagainya, kita nampak ini, inilah selalu. Jadi rakaman tersebut, video ke dan sebagainya, kita boleh bila dapatan kualitatif tu kita nampak ini lebih bukti. Selain daripada kita disokonglah oleh dapatan kuantitatif tadi. Itu sajalah poin Dr. Yus. Pandangan saja kita boleh tambah baik untuk kita perlihatkan kembalilah kepada pelajar-pelajar kita. Inilah hasil mereka selalu menggunakan bahasa rojak dalam kehidupan seharian. Terima kasih Dr. Yus. Terima kasih Dr. Arfa. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Okey. Ya, sila Puan Mazura. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lama tak tengok Zura. Okey, ya Zura. Baik, terima kasih atas cadangan tersebut. Tapi itulah yang disebabkan kekangan masa. Jadi kami perlu buat secara dalam talian saja soal selidik tersebut. Jadi lagipun tinjauan tentang penggunaan dululah. InsyaAllah kalau ada diberi peluang kita bersemuka, maka kita bolehlah buat secara kualitatif tu. InsyaAllah, sangat menarik. Terima kasih. Tahniah Mazura, tahniah Wacu. Terima kasih. Saya juga ada sedikitlah nak memberi cadangan Puan Mazura sebab data kuantitatif tu dah ada.
Jadi Puan Mozura boleh memilih sampel untuk kualitatif berdasarkan maksudnya di situ min yang dapat min rendah. Min rendah itu yang akan menjadi sampel kajian kualitatif Puan Mazura nanti. Maka nanti jadilah dia kaedah kajian urutan penjelasan. Fasa 1 Puan Mazura dah jalan, seterusnya fasa kedua. Yang mana kalau urutan penjelasan sepatutnya begitulah. Ya, selesai fasa 1, daripada maklumat fasa 1 itu kita akan kendalikan kajian untuk fasa yang seterusnya. Tahniah Puan Mazura dan Wak Chu, kita membuat satu kajian yang baik dan sangat bermanfaat untuk seluruh IPG, khususnya kepada IPG Kapal Bahasa Melayu, kerana pelajar kita akan menjadi seorang guru bahasa Melayu. Terima kasih. Terima kasih. Semua, ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, selesai sudah pembentangan ketiga. Perkongsian yang menarik telah kita dengar sebentar tadi dan dibuka telah dibuka sesi soal jawab. Untuk itu kita teruskan kepada sesi pembentangan seterusnya dengan pembentangan kertas kajian yang keempat. Dipersilakan Dr. Afah binti Ahmad untuk membentangkan kertas kerjanya yang bertajuk Pemartabatan Kesusastraan Melayu dalam Pendidikan di Malaysia, satu tinjauan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Dr. Afah binti Ahmad dari IPG Kampus Sultan Abdul Halim akan membentangkan tentang kertas konsep saya iaitu Pemartabatan Kesusastraan Melayu dalam Pendidikan di Malaysia, satu tinjauan. Okay. Baiklah, subjek kesusastraan Melayu ni bukanlah satu subjek yang baru di Malaysia. Sebenarnya dia telah lama diperkenalkan semasa peringkat awal zaman pendudukan Inggeris di Tanah Melayu pada ketika itu. Jadi sejak kita melihat pada sejarah awal pendidikan sastra, sastra Melayu, sastra Cina dan juga sastra India sebenarnya lebih tertutup dan bersifat sukuan berbanding dengan sastra Inggeris pada ketika itu. Manakala sebelum tercetusnya Perang Dunia Kedua, pendidikan sastra Melayu sudah pun diajar kepada pelajar-pelajar di sekolah rendah Melayu, di sekolah Inggeris hinggalah ke tingkatan 5 dan juga di maktab-maktab perguruan Melayu pada ketika itu. Jadi kita melihat kedudukan sastra Melayu itu sebenarnya bermula sejak awal sejak zaman sebelum Tanah Melayu mencapai kemerdekaan. Jadi subjek sastra Melayu sebenarnya telah lama sebati dengan jiwa rakyat, khususnya rakyat yang berbangsa Melayu. Tapi walau bagaimanapun kita melihat bagaimana kedudukan atau pemartabatan sastra Melayu dalam sistem pendidikan di negara kita pada hari ini sebenarnya masih lagi menjadi persoalan, khususnya dalam kalangan pendidik sastra dan pencinta sastra bangsa. Okey, baiklah kita melihat sedikit latar belakang subjek kesusastraan Melayu. Okey, ia bermula iaitu zaman Inggeris di Tanah Melayu. Okey, bagaimana sastra Inggeris telah muncul. Jadi sastra Inggeris hanyalah dipengaruhi atau berpengaruh di kalangan bangsawan Melayu pada ketika itu kerana mereka berpendidikan Inggeris, manakala sastra Melayu ini hanya dalam kalangan hidup subur dalam kalangan orang tempatan. Kemudian pada ketika itu sastra Melayu telah diajar murid sekolah rendah Melayu, murid sekolah Inggeris hingga tingkatan 5 dan juga di maktab-maktab. Jadi tujuan pendidikan sastra Melayu di peringkat rendah sebagaimana laporan PAR 1951 untuk mengenali diri sendiri, mengenali budaya sendiri dan juga untuk ketahanan jati diri bangsa Melayu pada ketika itu. Jadi kemudian kita melihat tahun 1956 Penyata Razak, sastra Melayu telah diletakkan pada kedudukan di mana peperiksaan sijil pelajaran persekutuan Tanah Melayu untuk telah diperkenalkan subjek kesusastraan Melayu kepada mereka yang mengambil sijil pelajaran persekutuan Tanah Melayu, iaitu FMC, Federal of Malaysian Certification of Education, iaitu semasa di tingkatan 5.
Kemudian pada tahun 1957, Ustaz Serak Melayu juga diperkenalkan untuk murid-murid tingkatan 4 dan 5 di sekolah Inggeris, manakala di tingkatan 6 dalam peperiksaan Higher School Certificate HSC. Dan pada tahun 1957 ini, untuk murid-murid yang mengambil peperiksaan sastra Melayu, mereka boleh menjawab sama ada soalan dalam bahasa Inggeris ataupun bahasa Melayu, manakala pada tahun 1959 semua murid yang mengambil subjek sastra Melayu wajib menjawab dalam bahasa Melayu. Kemudian dia terus berkembang pada tahun 1962 di mana itu diperkenalkan CJ Pelajaran Malaysia SPM untuk tingkatan 5 aliran bahasa Melayu. Maka Ustaz Serak Melayu telah menjadi sebagai mata pelajaran pilihan. Selepas beberapa tahun kemudian daripada 62, 1984 berlaku semakan terhadap sukatan pelajaran Ustaz Serak Melayu tingkatan 4 dan 5 dan telah diterbitkan dan digunakan pada tahun 1985. Selepas itu pada tahun 1991 berlaku sekali lagi semakan laksanakan Ustaz Serak Melayu dalam KBSM tingkatan 5 SPM tingkatan 6 STPM, manakala pada tahun 2000 berlaku lagi semakan dan di sini satu dasar persijilan terbuka SPM telah diperkenalkan. Ini bermakna status Ustaz Serak Melayu telah menjadi satu status yang elektif bukan teras, menyebabkan murid telah diberi satu pilihan sama ada mereka boleh mengambil subjek Ustaz Serak Melayu ataupun tidak. Okey, manakala pada tahun 2003 sekali lagi semakan telah berlaku dalam sukatan pelajaran kesusahan Melayu apabila KBSM sekali lagi yang disemak semula dan diguna pakai sehinggalah pada kini iaitu tahun 2020. Ini bermakna berlaku daripada tahun 1984 hingga 2003 telah berlaku 4 semakan sukatan pelajaran 1984, 1991, 2000 dan 2003. Manakala apabila munculnya abad 21 berlaku transformasi kurikulum pendidikan apabila Kementerian Pendidikan telah memperkenalkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2015 di mana Ustaz Serak Melayu KSSM telah dilaksanakan pada tahun lepas iaitu tahun 2020 iaitu menggunakan pakai dokumen standard kurikulum dan pentadsiran. DSKP menggantikan sukatan pelajaran Ustaz Serak Melayu. Okey, itulah sedikit tentang latar belakang subjek Ustaz Serak Melayu daripada penjajahan sehinggalah kita mencapai kemerdekaan. Okey, baiklah. Kita melihat pula bagaimana kedudukan subjek Ustaz Serak Melayu di sekolah. Apakah pemartabatan yang telah dilakukan? Bagaimana kedudukannya? Pemartabatannya. Okey, mulai 2020 kita melihat bahawa Ustaz Serak Melayu telah dijenamakan dengan nama Ustaz Serak Melayu Komunikatif KMK. Jadi di sini sebenarnya sebelum KMK wujud lagi masa Ustaz Serak Melayu lagi berbagai isu yang timbullah dengan Ustaz Serak Melayu. Kita melihat dari aspek kedudukan dan pemartabatan. Jadi kekurangan murid isu yang pertama. Jadi bilangan yang pelajar yang mengambil subjek Ustaz Serak Melayu makin lama makin sekurang sehinggalah hari ini. Cuma data yang saya skop di sini ialah sehingga 2008 hingga 2012. Okey, jadi kita melihat walaupun sebelum ni pun kita tengok data semakin berkurang daripada 36,000 kepada 24,000 dan sekarang makin berkurang. Okey. Baiklah, isu yang kedua Ustaz Serak Melayu terpinggir. Okey, kajian-kajian telah dilakukan oleh pengkaji-pengkaji kita melihat bahawa Ustaz Serak Melayu makin mengecil, tidak popular menuju zaman malam. Yang kita bimbangkan bahawa dibimbangkan bahawa suatu ketika nanti kemungkinan Ustaz Serak Melayu boleh terkeluar daripada kurikulum kebangsaan. Itu kita bimbangkan. Isu yang ketiga, satu perspektif negatif terhadap Ustaz Serak Melayu yang dianggap sebagai satu alat hiburan, fantasi, imajinasi dan sesuatu untuk membuang masa. Ini kajian dilakukan. Yang kita melihat bahawa ini satu persepsi negatif yang sangat silap terhadap Ustaz Serak Melayu. Okey. Kemudian isu yang keempat, kita melihat bagaimana kedudukan pandangan subjek Ustaz Serak Melayu di sekolah. Tengok, Ustaz Serak ni terpinggir, tidak memberi jaminan masa depan yang baik dan tidak berdaya saing berbanding dengan subjek-subjek yang lain. Manakala isu seterusnya, tiada sokongan pelbagai pihak. Yang ini kita sangat, inilah yang menyebabkan penyumbang terbesar kepada kurangnya calon yang mengambil subjek sastra Melayu disebabkan oleh penutupan kelas sastra. Mengapa? Sebab ini tidak ada sokongan pelbagai pihak, tidak mempunyai sokongan yang kuat sama ada daripada ibu bapa, pentadbir atau pengetua maupun daripada pihak pengurusan tertinggi. Inilah menyebabkan subjek ini terus terabai dan terpinggir.
Okey, baiklah. Inilah kita bincangkan bersama-sama. Perbincangan apa yang perlu kita lakukan, tindakan apa yang kita perlu buat untuk meletakkan sastra pada tempatnya. Okey, kita perlu berbincang secara serius, memberikan tindakan yang drastik bagi memastikan kelangsungan subjek kesastraan Melayu terusgah bukan sahaja dalam sistem pendidikan negara tetapi juga dalam kehidupan masyarakat Malaysia seluruhnya. Kajian Ahmad Ali juga mengatakan bahawa sastra di IPT dalam teknikal, pada bidang teknikal memang sastra, disiplin sastra memang terpinggir daripada dunia pendidikan teknikal. Di samping itu juga perlu kita bincangkan mengapa murid-murid tidak mempunyai minat untuk membaca. Pendidikan sastra memberi fokus pada aspek kajian dan kepuasan terhadap kajian teks sastra yang bagaimana yang menyebabkan mereka bosan. Ini menyebabkan yang perlu kita bincangkan sama-sama supaya sastra ni diletakkan pada tempatnya. Okey, selain daripada itu sikap murid kita sendiri ya, yang sederhana positif tidak berminat terhadap pembelajaran sastra Melayu ini telah memberi kesan apabila setelah keluar putusan PMR, okey, bila dianalisis murid untuk menentukan aliran murid, maka murid-murid yang lemah inilah yang ditempatkan oleh pihak sekolah untuk mengambil subjek kesastraan Melayu. Ini kita sangat melihat ketirisan, ketidakadilan yang diletakkan kepada subjek kesastraan Melayu. Dan ini pula disokong oleh dasar sistem pendidikan yang menjadikan subjek kesastraan Melayu sebagai subjek elektif atau pilihan pada murid. Jadi sebab tu murid yang tidak memilih untuk belajar di subjek ini semasa tapak, mereka jadi tidak berminat terhadap subjek kesastraan Melayu. Dari awal lagi mereka telah hilang minat dan ini menyebabkan antara yang menjadi kesan kepada penutupan kelas sastra. Okay, selain daripada itu juga bahan-bahan bacaan yang terlalu banyak dan kaedah PDP kurang menarik. Yang ini juga menjadi penyumbang yang perlu kita tengok balik, selidik balik, kaji balik sistem kurikulum pendidikan sastra ini. Terlalu banyak bahan bacaan sastra moden, sastra tradisional, prosa moden, prosa tradisional, puisi moden, puisi tradisional dan sebagainya. Buatlah pemilihan teks yang betul-betul realistik dan sesuai dengan tahap umur tingkatan 4 dan 5. Okey, jadi di samping itu kegagalan guru melaksanakan PDP yang menarik, teknik pengajaran yang berkesan menyebabkan murid tidak berminat dan gagal menguasai kesastraan, menghayatinya. Ini perlu ajarkan paradigma. Guru-guru perlu ke hadapan, mengaplikasikan pendekatan teknik pengajaran yang sesuai dengan abad 21. Dan sekarang PDPR perlu mengetahui aplikasi ICT yang bagaimana yang sesuai dengan PDPR. Jadi ini yang memerlukan satu perbincangan yang teliti supaya kedudukan sastra diletakkan di tempatnya. Selain daripada itu, kegagalan menyerapkan roh sastra, jiwa sastra pada murid-murid menyebabkan mereka tidak berminat. Okey, jadi keperluan yang guru-guru yang terlatih dan berjiwa sastra sangat-sangat diperlukan supaya PDP kesastraan Melayu lebih berkesan, menarik dan murid dan berupaya meneroka kemahiran berfikir murid-murid sastra. Okay, jadi pelbagai isu yang kita bincangkan, yang dibincangkan perlu kita tangani dengan segera. Sebab apa? Sebab sastra Melayu sangat penting dalam pembentukan jati diri yang memfokuskan identiti negara bangsa, nilai estetika dan budaya sesuatu bangsa. Yang inilah yang ditekankan dalam laporan 1951. Sebelum kita merdeka lagi, bahawa sastra Melayu telah diterapkan supaya kita kenal budaya kita sendiri, supaya kita kuat ketahanan jati diri untuk kelangsungan akar budaya bangsa kita. Jadi kita perlu meletakkan pemartabatan kedudukan sastra Melayu. Jadi ini juga kita melihat apabila pencapaian murid-murid dalam kajian analisis pencapaian murid-murid dalam peperiksaan SPM selama 5 tahun dari 2011 hingga 2015 membuktikan bahawa peratus lulus A+ hingga E yang tinggi itu 86.1% hingga 88.1%. Jadi kita perlu letakkan kedudukan sastra Melayu, martabatkannya pada kedudukan yang tepat. Jadi pencapaian yang tinggi dan juga peranan subjek sastra Melayu sebagai pembentukan jati diri sesuatu bangsa sepatutnya menjadi penanda aras agar subjek sastra Melayu dijadikan subjek teras dan bukan subjek elektif yang sekadar menjadi pilihan. Perlu letakkan pada kedudukan yang setepatnya. Baiklah, sebagai kesimpulan, kita perlu memainkan peranan semua pihak untuk meletakkan pemartabatan kesastraan Melayu yang dalam sistem pendidikan negara kita yang setepat-tepatnya, yang segagahnya. Jadi semua pihak sama ada ibu bapa, guru-guru, pentadbir dan pihak pengurusan tertinggi yang bertanggungjawab terhadap
kurikulum sastra perlu sedar dan berfikiran terbuka bahawa tindakan menutup kelas kesastraan Melayu akan merugikan pembangunan negara pada jangka masa panjang. Pengurangan pelajar mengambil subjek kesastraan Melayu juga akan membawa kepada penutupan kelas kesastraan Melayu. Ini yang kita bimbang. Jadi adalah menjadi satu harapan subjek kesastraan Melayu yang mempunyai nilainya yang tersendiri dalam bentukan pemikiran yang rasional, kepribadian yang mulia dan mempunyai jati diri yang kukuh bagi menghadapi cabaran pada abad 21. Seiring dengan kemajuan sains dan teknologi, perlu diangkat kedudukan dan pemartabatannya di tempat yang selayaknya bagi menjamin kesejahteraan dan keharmonian negara bangsa. Sekian, terima kasih. Baik, tahniah Dr. Arfa, satu pembentangan yang sangat baik ya. Melihat satu isu yang perlu kita dalami bersama-sama. Baik, untuk itu saya buka para peserta sesi soal jawab kepada para peserta. Silakan. Dr. Yus, okey Dr. Yus Ya. sekejap. Sebelum ada pertanyaan dan sebagainya, saya ada satu ralat lah sebenarnya dalam video ni. Sebenarnya minta maaf semua, tapi dalam kertas kajian tak ada lah, kertas kajian tu tak ada ralat. Cuma dalam kertas ni saya ada satu ralat satu. Yang isu terpinggir tu ada dua. Sebenarnya satu lagi ialah isu nilai ekonomi. Maknanya di sini subjek kesastraan Melayu sekarang ni yang dipertikaikan, yang menjadi satu perdebatan, perbincangan, dia tidak ada nilai ekonomi. Itu satu kesilapan besar. Yang situ yang saya tak masukkan di situ. Sebenarnya dia ada satu nilai ekonomi dan dianggap oleh masyarakat bahawa kesastraan Melayu tidak mempunyai nilai ekonomi, tidak ada jaminan masa depan, tidak berdaya saing. Itu yang kita cuba buang pandangan sinikal macam tu, sebagaimanalah usaha IPG KBM sendiri melalui hashtag 108 pedagogi alternatif kesastraan Melayu yang sedang dihasilkan sekarang ni lah. Itu sedikit ralat lah Dr. Yus. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih. Ada dipersilakan tuan-tuan dan puan-puan, ada sesi pertanyaan. Silakan. Baik, Dr. Arfa, saya memang sangat tertarik dengan pembentangan doktor, sebab kalau kita lihat di negara-negara maju, kesastraan Inggeris itu wajib bagi kursus-kursus teknikal seperti kejuruteraan dan sebagainya. Pada pandangan doktor, boleh tak kita laksanakan sekiranya kita katakan semua pelajar-pelajar kita di sekolah menengah yang mengambil mata pelajaran sains, kita wajibkan juga mereka mengambil kesastraan. Apa pandangan doktor? Okey, terima kasih Dr. Yus. Satu pandangan yang sangat baik Dr. Yus, dan itulah yang kita sedang usahakan. Dan saya tahu dalam sini ada Puan Zaitun daripada BPK. Sebenarnya kami BPK pernah usahakan untuk aliran sains dan sebagainya. Tapi itu satu usaha yang baiklah. Okey, berkaitan dengan Dr. Yus tanya tadi teknikal lah. Sebenarnya Dr. Yus, saya ada satu dapatan dalam ni, kita berkongsi sama-sama bagaimana Dr. Daripada Institut Teknikal, Dr. Ahmad Ali, kajian Ahmad Ali tahun 2001 dari kajian tinggi teknikal, dia sendiri menyatakan rasa kebimbangan dia kata, sebab dia kata pelajar-pelajar teknikal dia di bawah dia, okey, masa di sekolah mereka belajar komsas, maksudnya sekurang-kurangnya dalam di sekolah ada komsas kan di sekolah, tetapi apabila ni dalam kajian dia kata ni kan, dia kata bila masuk pada teknikal dan vocational, Institut Pendidikan Teknikal ni, dia kata tidak ada ilmu ni tidak berkesinambungan, kerana apabila mereka melangkah ke arah pendidikan teknikal universiti disiplin sastra tidak diajar dalam pengajian mereka. Jadi sebab tu dia kata sebab apa tak diajar, sebab dia kata kerana takrifan pendidikan teknikal dan vocational itu sendiri yang bermaksud menyediakan pendidikan individu yang terfokus hanya ke arah pengkhususan pekerjaan. Jadi di sini mereka tinggalkan elemen sastra, sedangkan dia kata jadi dia kata disiplin sastra ni yang tak terdapat dalam pengajian teknikal, dan kekosongan ini dia kata berkemungkinan akan melahirkan individu yang tidak seimbang di peringkat IPT sebagaimana yang dihasilkan
dihasratkan oleh falsafah pendidikan kebangsaan. Sebab falsafah kebangsaan kita nak jeri, ada intelek, ada unsur rohani, ada emosi dan jasmani. Jadi di sini itulah yang dibimbangkan oleh Ahmad dan Ali, kajian Ahmad dan Ali Institut Teknikal ni, pelajar-pelajar mereka tidak ada roh. Tu tidak ada, tak cukup, tak lengkap elemen tersebut. Jadi sebab itulah kita cadangkan sangat-sangat, kita mengharapkan sangat-sangatlah sangatlah supaya sastra Melayu menjadi satu elemen penting. Sebab ini kita tengok daripada bang terus lagi, sebab nak mendidik jati diri masyarakat kita sendiri. Dr. Yu, saya rasa ada soalan daripada cikgu. Ya, betul-betul. Ada satu soalan daripada Puan Umi Hasni yang bertanya, mengapa masih terdapat pihak sekolah yang masih atau cuma menawarkan subjek kesusastraan Melayu sebagai elektif kepada murid-murid dari kelas hujung. Okey. Apa pandangan doktor? Okey, terima kasih Dr. Yus. Terima kasih juga dengan Puan Umi. Puan Umi ni, saya rasa Puan Umi lebih dekat lagi sebab Puan Umi ni daripada PPD Macang, kalau tak silap saya, Puan Umi. Mungkin Puan Umi lebih dekat dengan guru-guru di sekolah, tetapi saya bercakap dari sudut kajian saya lah. Dari semasa saya buat kajian, dari sudut kajian saya masih pihak sekolah, sebabnya yang pertama sekali sebagaimana dalam kajian saya fokuskan ini ialah peranan pentadbir. Itu yang saya tak boleh nak menafikan, peranan pentadbir. Bila dalam kajian saya yang terkini, sekolah rintis yang pernah saya buat kajian ni, sangat menyedihkan, mereka pentadbir tidak mahu kesusastraan Melayu diajar, sedangkan cikgu ada, kepakaran ada, murid-murid berminat. Jadi cikgu tersebut terpaksa tahun 2020 terpaksa dipindahkan ke sekolah lain kerana tidak ni. Jadi kalau kita tanya mengapa terdapat pihak sekolah, sebenarnya bila di sekolah pengurusannya ialah di atas pengetua. Jadi kuasa di atas pengetua, bukan di atas siapa-siapa walaupun cikgu nak. Sebab tu di setengah-setengah sekolah ada di mereka laksanakan kelas di luar waktu. Jadi kalau kita kata menawarkan subjek lain itu bergantung pada pengurusan di sesebuah sekolah. Ini pengalaman yang saya jumpa sepanjang saya buat kajian lah. Bila kita minta, itulah masalah dia. Jadi inilah yang kita cuba perkasakan. Kita perlu pergi mendekati kepada pengetua-pengetua dulu, dan saya harap grup #108 pedagogi alternatif kesusastraan Melayu akan bergerak lebih pantas pergi ke pengetua-pengetua untuk lebih memahami apa yang dihasratkan dalam subjek kesusastraan Melayu. Harap-harap Puan Umi bolehlah, dan saya mengharapkan peranan Puan Umi juga kalau masih di PPD Macam boleh bantu untuk meningkatkan subjek kesusastraan Melayu di sekolah-sekolah, memantapkan lagi. Terima kasih. Terima kasih Puan Umi. Rasanya macam kita ada satu lagi soalan daripada Tuan Abdul Muhin bin Abdul Mohsin, sebab saya tengok dia angkat tangan. Sila Tuan, ada nak bertanya ke Tuan? Assalamualaikum Doktor. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak respon tentang pendapat Doktor tadilah. Saya salah seorang tenaga pengajar kolej vokasional lah. Saya nak respon terhadap pendapat Doktor yang katakan kami tidak seolah-olah macam tidak mementingkan sastra dalam teknik dan vokasional lah. Jadi saya tidak bersetuju dengan pandangan tersebut. Saya berada di kolej vokasional sebagai guru bahasa Melayu ataupun sekarang disebut pensyarah bahasa Melayu selama 35 tahun. Jadi sepanjang 35 tahun tersebut kita mengajar komponen sastra. Walaupun dia sekadar komponen tapi dia tetap sastra lah. Dan saya juga adalah salah seorang pembentang kajian tindakan bagaimana saya nak menggalakkan pelajar vokasional di Malaysia supaya meminati Komsas lah. Jadi tanggapan doktor itu saya rasa tidak benar lah. Bahawa kami tidak mementingkan sastra tapi lebih mementingkan kejayaan statement saya rasa yang salah. Itu yang pertama. Boleh saya jawab yang pertama dulu ke? Saya nak jawab semua. Yang kedua nanti doktor jawab secara package. Secara package. Yang kedua saya nak tahu pandangan doktor lah. Boleh. Pandangan doktor ni adalah dari aspek
aspek dari aspek KBSM dengan KSSM lah. Okay, dalam KBSM kalau kita lihat dia punya format SPM, sebab format peperiksaan awam itu dia akan menentukan hala tuju ataupun siapakah pelajar yang kita nak hasilkan. So kalau dalam KBSM, kalau kertas 2 bahasa Melayu, termasuk juga kertas 1 bahasa Melayu, ada soalan-soalan yang khusus untuk sastra lah, macam cerpen, sajak, pantun, sloka dan sebagainya. Okey, jadi seorang pelajar itu dia perlu mengetahui cerpen, dia perlu mengetahui puisi tradisional, puisi moden, dia perlu mengetahui puisi prosa tradisional untuk membolehkan dia menjawab soalan peperiksaan. Jadi secara tidak langsung ini akan menggalakkan mereka membaca bahan-bahan sastra lah. Tetapi apabila KSSM, format KSSM diperkenalkan, kononnya untuk mengikut apa yang dilakukan oleh Cambridge di London, okay, ini menyebabkan seolah-olah Komsas itu dipinggirkan sedikit demi sedikit dalam kertas bahasa Melayu lah. Okay, maksudnya soalan Komsas tidak lagi seperti KBSM. Dan lebih malang lagi bagi saya lah untuk format bahasa Inggeris KSSM untuk peringkat SPM. Kalau dahulu seperti BM lah, mereka kena mempelajari poem dan sebagainya. Tetapi apabila KSSM akan dilaksanakan untuk sesi 2021 ni, sastra untuk bahasa Inggeris hanya diajar di kelas dan tidak ada soalan dalam peperiksaan. Ini menyebabkan ada guru-guru yang langsung tidak menyentuh aspek Komsas lah. Begitu juga dalam BM lah, dia akan jadi sebegitu. Sebabnya ada guru yang tidak mementingkan lagi aspek sastra kerana kita punya oriented adalah oriented peperiksaan. Satu lagi saya nak respon juga Dr. Arfah. Banyak ni yang saya Tiga, akhir. Saya kurang tak bersetuju dengan falsafah pendidikan yang doktor kata tu Jerry. Dia bukan Jerry sekarang, dia Jeris. Ada satu lagi. Okey, ada betul-betul. Saya minta updatekan maklumat tu. Okay. Terima kasih. Terima kasih. Okey, terima kasih. Terima kasih banyak Cik Muhin. Okey, saya bagi respon yang pertama Cik Muhin. Okey. Yang pertama tu okey, kalau Cik Muhin berpendapat dengan itu, pertama sekali saya minta maaf banyak-banyak. Sebenarnya itu bukan pandangan saya. Saya bukan pengajar vocational. Saya tahu di sekolah vocational ni bahasa Melayu dia kurikulum dia tak sama dengan sekolah biasa. Sebab saya penilai modul, salah satu modul untuk cikgu BM yang sedang buat master di sekolah vocational. Dia sukatan dia tak sama dengan cara teks dia pun tak sama lah. Okey, saya faham itu. Cuma di sini Doktor, saya nak betulkan doktor. Sama doktor, setara doktor. 100% salah doktor. Saya berada di vocational 35 tahun dan saya juga adalah penggubal dan sebagainya. Setara doktor, soalan dia sama. Sama. Soalan sama. Dia sama. Penggubal tu salah doktor. Okey, nanti saya cek balik dengan pelajar tersebut. Okey, yang pertama tu soalan Cik Muhin. Okey, sebenarnya bukan pandangan saya. Saya bercakap daripada kajian Ahmad dan Ali 2001 dan dia bukan menjurus kepada sekolah menengah vocational tetapi dia menjurus kepada institusi pengajian tinggi teknikal. Yang ni yang dibimbangi oleh Ahmad dan Ali kajian ni. Pelajar-pelajar daripada sekolah bila pergi ke IPT, yang ni dibimbangi. IPT, dia di sekolah dia belajar Komsas, Cik Muhin ajar pelajar-pelajar Cik Muhin Komsas, nilai-nilai dan sebagainya. Tetapi apabila dia pergi ke IPT, Technical Vocational, sebab tadi disebut konsep takrifan pendidikan teknikal dan vocational ni bermaksud menyediakan pendidikan individu yang berfokus hanya kekhususan pekerjaan. Jadi apa yang Cik Muhin ajar kat sekolah, cikgu vocational ajar, yang dibimbangi oleh Ahmad dan Ali ni, bila pergi ke IPT, dia sambut, okey yang ni tidak diajar. Komsas sastra tu dah tak ada, elemen-elemen tu dah tak ada. Itulah yang, jadi sebab itulah dikatakan pada tahun tersebutlah 2001 kajian ni menyebabkan apa yang dihasratkan oleh falsafah pendidikan kebangsaan tak tercapai. Boleh ya Cik Muhin? Okey, saya minta maaf kalau Cik Muhin tersilap lah pada tafsiran saya tersebut. Okey, Cik Muhin bukan kepada workshop dengan vocational tetapi kepada IPT yang dibimbangi oleh Cik Ahmad dan Ali. Okey, boleh Cik Muhin? Boleh doktor, terima kasih doktor. Kami pun sekarang ni kolej vocational IPT juga sebab kami menyediakan Okey. Baik,
Dr. Afar, memang topik ini sangat Ya. ramai. Jadi saya tidak mahu apa orang kata menghampakan Encik Kamaruzaman Bakar yang bertanya soalannya, bagaimana dengan dasar 60-40 dalam menghasilkan pelajar sains berbanding sastra? Adakah ini juga menyebabkan bidang sastra ini agak terpinggir? Okey, terima kasih. Cik Muhin, kalau yang lebih tu Cik Muhin kita kat belakang ya. Okey Cik Muhin ada apa-apa? Okey, saya sambung yang Cik Kamaruzaman ada dasar 60-40 yang menyebabkan sastra terpinggir. Saya tak nampak benda tu Cik Kamaruzaman. Saya tak nampak. Sebabnya sekarang, okey saya senario realiti sekarang 60-40, 60 sains, 40 aliran kemanusiaan kan. Untuk pengetahuan kita semua dalam sistem pendidikan hari cikgu-cikgu, option sains, fizik, kimia, bio masih lagi tak dapat dipostingkan lah, istilah saya buat tu dipostingkan. Jadi sekarang ni kalaulah cikgu-cikgu tersebut boleh dipostingkan, maknanya ada permintaan di sekolah-sekolah. Maknanya sekolah tu subjek di 60 tu banyak. Subjek sains di sekolah, tetapi saya tengok realiti sekarang sekolah tak banyak mengeluarkan subjek sains. Ini bukan salah satu pada saya 40 dasar 60-40 bukan penyebab kepada kemalapan ataupun penutupan kelas sastra. Yang paling penting sekali ialah yang saya nampak sepanjang kajian saya ialah daripada sikap pentadbir. Sikap pentadbir yang menutup aliran sastra. Yang ni kita kalau boleh kita nak buat kajian dan kajian seterusnya, kita nak tengok punca penutupan kelas sastra. Sebab kalau kita bercakap sekarang ni, okey walaupun saya tahu sekolah sebelah ni tutup sebab pengetuan anak saya tahu, tapi sebab kita tidak ada satu kajian, kita tak boleh nak declare lah. Jadi kita kena buat satu kajian. Tapi untuk 60-40 dasar tu bukan menjadi penyebab kepada penutupan sastra. Sebab anak saya sendiri pun sampai sekarang option fizik belum dipostingkan lagi walaupun dah grade 3 tahun. Itu realiti lah. Okey. Itu saya harap dapat menjawab lah. Dan untuk pengetahuan rakan-rakan semua yang kita ni, kalau saya bagi dapatan pelajar sastra tu ialah tahun 2008 38, dan 2012 24 untuk pengetahuan semua kita, pengetahuan kita semua. Hari ini tahun 2019 calon sastra sebanyak 15,000 lebih. Kemudian tahun 2020 tuan-tuan dan puan-puan 14,000 lebih. Itu ialah kita kata sekarang makin berkurangan. Yang terkini tahun 2020 14,478, 2019 15,000. Bayangkanlah daripada 2012 2008 34,000 tu makin menurun. Inilah yang kita bimbangi dan ini yang kita sedang usahakan untuk meletak akar jati diri kita lah di tempat yang selayaknya. Okey, terima kasih Dr. Yus. Terima kasih Dr. Afar kerana telah membentangkan satu peta konsep yang membuka minda kita semua. Kerana sebenarnya di zaman moden ini, di zaman kini yang apabila manusianya semakin kurang dengan Tuhan dan agama, paling tidak mereka dimanusiakan dengan karya-karya sastra. Okey, betul-betul Dr. Yus. Baik. Terima kasih, satu permulaan yang baik agar kita semua dapat menangani isu ini seterusnya. Baik, untuk tidak melengahkan masa kita pada seterusnya, kita pembentangan yang seterusnya diteruskan dengan pembentangan yang terakhir, iaitu daripada Puan Fazilah binti Abdul Rahim, Dr. Muammar Gaddafi bin Hanafiah, yang bertajuk kajiannya Teka-teki Melayu Membina Intelek Kanak-kanak. Dipersilakan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Okay, baik, tajuk seminar ini yang akan kajian saya ialah teka-teki Melayu membina intelek kanak-kanak. Okey, bersama dengan saya ialah Dr. Muammar Gaddafi dari Pusat Kajian Bahasa Kesusastraan dan Kebudayaan Melayu Universiti Kebangsaan Malaysia. Baik, perkenalan saya, teka-teki ialah khazanah puisi Melayu tradisional yang dikenali sebagai permainan yang menduga akal, dan tradisi ini berbeza dengan puisi lain, puisi tradisi lain, puisi lisan yang lain kerana mempunyai soalan yang menuntut jawapan. Dan teka-teki sudah tentulah amat rapat dengan kanak-kanak yang boleh membina intelek kanak-kanak. Baik, penyataan masalah, kajian ini akan memperlihatkan bagaimana fungsi kanak-kanak, fungsi teka-teki dalam sebagai permainan menduga akal dalam kalangan kanak-kanak. Okey, 5 elemen yang saya dapati dalam kajian ini, yang saya peroleh daripada kajian ini, yang dapat membina intelek kanak-kanak ialah ada 5. Pertama, kepantasan, kebijaksanaan, berdikari, rasional dan kerajinan yang dapat membina intelek, dan kajian ini berdasarkan pemerhatian saya dalam pertandingan teka-teki Melayu. Okay, seterusnya, objektif kajian ini bersifat penerokaan. Okey, yang kedua, dapat membuktikan kemampuan intelektual kanak-kanak. Yang ketiga, merangsang ilmu berbahasa melalui diksi dan menjadikan ilmu bahasa sebagai kegemaran kanak-kanak dan dapat mendekati tradisi teka-teki sebagai pembina ilmu sastra kanak-kanak. Okay, ini dapatan kajian saya, iaitu bilangan, maksudnya melalui ada 7 kelas. Okey, ada 7 kelas dan setiap tahun saya telitikan setiap tahun, iaitu prasekolah tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5 dan tahun 6. Dan bilangan murid yang bertanding untuk setiap kelas ialah 6 orang. Okey, maksudnya bilangan peserta 6 orang. Jadi keseluruhan kelas tu kalau seperti prasekolah ada 25 orang. Tahun 1 ada 36 orang, tahun 2 ada 38 orang. Tapi yang terlibat dalam teka-teki ni ialah 6 orang setiap tahun. Okay. Kemudian peserta-peserta dalam kelas ni semua terlibat dengan teka-teki, bermula dari murid Melayu, Cina, India dan orang asli, serta dikategorikan juga sebagai kaum lain-lain. Dan kita bahagikan kepada 2 kumpulan, iaitu murid lelaki dan murid perempuan. 3 orang lelaki dan 3 orang perempuan dan melibatkan dan dibina dengan 2 kumpulan. Okey, kemudian berdasarkan penelitian dan pemerhatian saya, okey, ada 5 elemen intelek, iaitu kepantasan, kebijaksanaan, berdikari, rasional dan kerajinan. Dan semua ini bila kita dapati semuanya ada dalam setiap peserta dan kelas. Okay, apa yang dimaksudkan dengan kepantasan? Kepantasan sudah tentulah kalau dalam maksudnya kalau yang ini kemahiran dia ataupun teknik dia biasanya kita lihat dalam fungsi matematik. Bagaimana kepantasan itu dapat menguji kanak-kanak. Tapi kalau dari sudut kepantasan berteka-teki ini ialah kepantasan dapat menguji kanak-kanak untuk fokus semasa mendengar soalan dan patuh kepada masa. Okey, kemenangan pertandingan keupayaan menjawab teka-teki dengan menunjukkan pantas dapat memperlihatkan kewibawaan kanak-kanak. Kanak-kanak sangat teruja apabila diperdengarkan soalan teka-teki. Para peserta cuba mempertahankan dan mengekalkan jawapan yang diberikan pada masa yang pihak lawan untuk mencari jawapan yang tepat dengan pantas. Okay, soalan-soalan teka ini ada aras sukar, ada aras mudah yang mengkehendaki kecerdasan kanak-kanak. Okay. Okay, contoh di sini bagaimana kanak-kanak ini berteka-teki. Okay, peserta perempuan
dan peserta lelaki. Okey. Kemudian apa gelagatnya, apa pemerhatiannya, apa caranya peserta angkat tangan, bangun terus sahaja menjawab. Apabila mereka tahu jawapan ataupun dapat meneka dengan baik. Okey, seterusnya ialah kebijaksanaan. Okey, kalau dalam kajian yang berkaitan dengan teka-teki, sudah tentulah dikaitkan dengan kebijaksanaan. Okey. Bagaimana dalam kajian yang dilakukan oleh ataupun yang disebutkan oleh Al-Quran bahawa kalau di negeri Sabah itu dikenali sebagai Sundait, iaitu seolah-olah satu pertandingan. Okey, seolah-olah satu pertandingan, tapi apa yang saya lakukan ni ialah satu pertandingan kerana dapat menguji kebijaksanaan dan ketajaman fikiran kedua-dua belah pihak. Okey, pertaruhan dan pertandingan dalam watak pak belalang ya, satu contoh tentang yang berkaitan dengan teka-teki, satu prosa iaitu cerita hikayat Pak Belalang. Okey. Dan pengkaji seperti Ismail Hamid menyatakan bahawa bagaimana Pak Belalang itu diletakkan sebagai manusia yang cerdik. Okey. Dan kemudian dia bimbang kerana takut maksudnya Pak Belalang terpaksa buat keputusan, takut nanti rahsia dia terbongkar, siapa diri yang sebenar. Lalu dia membakar rumahnya dengan alasan bahawa dia tak nak dah jadi ahli nujum, dengan alasan kitabnya dah terbakar. Begitu juga dengan keadaan suasana dalam berteka-teki tahun 2 Alpha, bagaimana kanak-kanak itu menggunakan potensi dan keupayaan kebijaksanaan semasa pertandingan teka-teki untuk meneka jawapan yang betul. Okay, ni kebijaksanaan, dia menunjukkan reaksi bagaimana soalan ni membaca klip-klip pusangka api, anak kerbau mati terjala, tut ia berbunyi, badannya panjang umpama ular. Kemudian peserta lelaki ni buat panjang, berbunyi. Lantas terus dia angkat tangan dan menjawab kereta api. Kemudian bagaimana berdikari? Biasalah gelagat murid-murid ni, ada yang nak berbincang, ada yang tak nak berbincang. Jadi itu situasi yang terdapat dalam yang menunjukkan bahawa dia ada ilmu tentang berteka-teki dan tahu tentang soalan-soalan berteka-teki ini. Kemudian yang ketiga ialah rasional. Bagaimana kanak-kanak tu boleh mengagak jawapan-jawapan yang agak-agak sama dengan membuat pertimbangan dengan mengemukakan jawapan yang betul dan logik. Mula dia kata, tengok soalan ni, ada satu benda kita semua ada, ia sangat berguna, ada bermata, tiada telinga, tangan yang menggerakkan. Tapi tiba-tiba dia jawab tangan. Lepas tu tangan, pemayan tangan dan jawapan tangan. Kemudian dia macam betul ke tak betul ke? Begitulah suasana dia. Dia nak cuba jawab dengan persamaan. Betul ke ataupun salah. Itu rasional. Dan yang terakhir ialah kerajinan. Ada kalangan peserta ni yang kerap angkat tangan. Kerap angkat tangan, cuba juga jawab. Walaupun pada masa tu untuk giliran dan kalau soalan tu salah, jawapan tu salah, kemudian diberi peluang kepada peserta lain dan ada peserta tu yang kerap angkat tangan. Dan bila peserta yang rajin ni yang angkat tangan, jadi mereka akan peroleh markah. Dan saya teliti satu persatu berapa bilangan ataupun kita dapat tahu bahawa berapa bilangan budak ni yang dapat jawab, yang kerap jawab. Maksudnya kalau kawan tu salah, dia juga yang akan bangun, dia juga yang akan jawab. Okey, di situ ya. Baik, seterusnya itu perbincangan kita. Kemudian kesimpulan. Okey, kesimpulannya kajian ini membincangkan elemen intelek dalam pertandingan teka-teki menunjuk kanak yang dapat menjana daya fikir kritis dan kreatif dalam diri kanak-kanak. Sebagaimana telah dilaksanakan sebelum ini, teka-teki ialah puisi tradisi Melayu yang sewajarnya diwarisi zaman berzaman yang bermula dengan generasi muda. Namun, pantun kerap menjadi pilihan Kementerian Pendidikan Malaysia mengambil inisiatif yang telah lama melaksanakan pertandingan pantun bermula sejak tahun 1989 dan sekolah rendah 2013.
Okay, kita dapati bahawa himpunan-himpunan teka-teki yang ada di perpustakaan dan sebagainya boleh diambil dan dikutip. Kemudian kanak-kanak daripada situ, daripada apa saja teka-teki di situ, kita boleh bermain dengan kanak-kanak. Jadi kita akan berasa seronok dan tiada alasan lagi bahawa Kementerian dan Penyuaraan yang dapat maksudnya kita dapat menyebarkan balik fungsi teka-teki ini. Okay, wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Okay, terima kasih Puan Fazilah binti Abdul Rahim. Dipersilakan kepada para peserta yang ingin membuat pertanyaan, dipersilakan. Okay, moderator, saya Mahdi ya. Ya, silakan Doktor. Saya nak tanya pemilihan teka-teki ni yang dari mana sumbernya? Kan apakah kriteria pemilihan teka-teki dalam kajian? Adakah teka-teki itu bersifat setempat, bersifat nasional ataupun universal? Kerana dia ada kaitan dengan kebijaksanaan. Ada yang tahun 2, saya nampak tahun 4 dan sebagainya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Mahdi. Dipersilakan pembentang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Mahdi dan terima kasih Dr. Yus. Okey, pemilihan teka-teki yang saya buat adalah berdasarkan mengikut umur lah dan mengikut juga dengan DSKP DSKP lah dari tahun 1 hingga ke tahun 6. Jadi antaranya kita lebih kepada bahawa teka-teki itu kita nak nilai dari segi tentang maksudnya benda, bentuk dan sebagainya, berkaitan lebih kepada pemilihan tentang jawapan dan saya ambil buku sumber dia ialah pantun kanak-kanak lah, maksudnya mengikut umur. Mengikut umur dan juga berdasarkan jawapan teka-teki itu berdasarkan nilai DSKP Bahasa Melayu dari tahun 1 hingga tahun 6. Itu ya Dr. Mahdi, saya memilih dari situlah. Untuk teka-teki tersebut. Okey. Terima kasih Puan Fazilah. Ada satu lagi perkara yang ingin saya tanyakan pada Puan. Kebetulan pada minggu lepas saya praktikum secara dalam talian. Baik, pelajar saya memberi teka-teki kepada murid-muridnya. Teka-tekinya berbunyi begini. Apakah buah yang biji di luar? Baik, apabila ditanya oleh guru kepada murid-muridnya, rata-rata murid-muridnya menjawab, sepatut jawapannya apa Puan? Gajus lah. Ya. Tetapi murid-muridnya menjawab buah strawberry. Ya. Jadi cikgu ni tadi mungkin panik, pelajar saya ni tadi panik. Dia kata bukan, cuba beritahu cikgu buah lain. Lepas tu terdengar suara seorang ayah menjawab dari dalam talian itu, gajus. Ayah yang menjawab di situ. Baik, jadi pada pandangan Puan, adakah perlu kita melihat semula jawapannya sesuai dengan konteks masa? Bagaimana pandangan Puan? Okey, baik. Terima kasih. Biasanya kalau kita lihat guru-guru membuat teka-teki terutama dalam subjek Bahasa Melayu ini lebih kepada seindusi kan? Ya. Biasanya kalau kita mula-mula mengajar je kita lebih tertarik dengan permulaan pengajaran tu dengan seindusi. Okey, kita tak perlu kepada maksudnya kita tak perlulah terikat sangat dengan jawapan-jawapan dengan semasa. Mungkin kita akan ada pilih sebenarnya di perpustakaan negara tu saya meneliti setiap koleksi teka-teki yang sedia ada, maksudnya yang bercetak. Saya tak ada buat kutipan saya tak ada buat kutipan secara lisan, tetapi saya mengutip koleksi teka-teki itu secara bercetak lah. Okey, koleksi itu bercetak. Jadi ada juga teka-teki, maksudnya teka-teki yang sedia ada, teka-teki moden pun ada.
jawapan mungkin kat sini saya pilih yang kita fokus kepada yang kebiasaan lah kita dengar kan. Okey, jadi yang kita dengar maksudnya kebijaksanaan, kerajinan, tak salah kalau kita nak memperkenalkan sesuatu yang lama. Kan sastra kan, sastra tu bukanlah maksud kita menilai lama, maksudnya kita masih mempertahankan ilmu yang sedia ada, ilmu sastra yang sedia ada. Jadi saya tak rasa kalau kita nak menilaikan strawberry tu, boleh juga kita perkenalkan strawberry tu, mungkin teka-teki yang lain. Sebab ada sekarang ni seorang penulis kutipan teka-teki yang mengumpulkan, dia khaskan teka-teki pengakutan, teka-teki komputer, teka-teki maksudnya objek-objek. Ada juga penulis-penulis yang mempertengahkan teka-teki yang berlainan itu. Ada. Jadi kalau nak diperkenalkan dengan buah gajus tu tak apa, perlu. Sebab saya kata tadi ada juga yang maksudnya yang nilai berdikari tadi kan, maksudnya pengetahuan sedia ada. Pengetahuan yang tak ada tu yang di situ yang kita nampak dia cara dia orang berfikir. Maksudnya dalam tu kita menggalakkan pemikiran kanak-kanak ni dari awal lagi. Jadi kesinambungan daripada yang nak diketengahkan dengan Puan Dr. Arfah tadi kan, kita nak mengenalkan sastra tu, nak menanamkan nilai sastra tu bermula dari kanak-kanak. Jadi tak salah saya nak memperkenalkan teka-teki ni dari peringkat kanak-kanak ni. Sebenarnya saya masuk kelas ni ialah tak ada pun kan, kalau kita ikut sukatan bahasa Melayu tak ada, cuma maksudnya kalau kita ada dalam DSKP tu sendiri, kebanyakan ialah induksi kan. Induksi tu ialah teka-teki ataupun kuis kan dan sebagainya dalam bahasa Melayu. Jadi saya sebenarnya membuat satu pertandingan ni, maksudnya saya buat pertandingan untuk kita lihat dalam konteks kanak-kanak tu. Jadi kita tak adalah nak tengok kanak-kanak ni boleh jawab ke tak melalui penulisan tak. Ini kita terus praktikkan dan amalkan bagaimana teka-teki itu berlangsung dalam komuniti yang sedia ada ni. Itu dia. Terima kasih Dr. Yus. Okey, terima kasih Puan. Ada pandangan juga daripada Tuan Kamaruzzaman Bakar yang menyatakan guru sepatutnya boleh menerima jawapan murid berdasarkan keadaan semasa. Murid sudah tidak mengenali buah gajus ni. Guru perlu memberi panduan kepada murid sekiranya masih untuk mendapatkan jawapan yang diharapkan. Ya betul. Saya juga menerima pandangan Tuan Kamaruzzaman dan juga menerima pandangan Puan pembentang kajian. Maksudnya kita mungkin menerima jawapan pelajar tadi, kita kata ya betul, tetapi ada buah lain yang perlu juga para pelajar kenal, kemudian tunjuk. Sebab betul jarang pelajar-pelajar kita kenal buah gajus, tetapi kita juga perlu kenal buah gajus. Betul. Dr. Yus. Dr. Yus, okey, boleh saya sambung sekejap? Ya, okey, saya sambung. Okey, saya menarik sebenarnya teka-teki. Okey, saya nak patah balik sekejap. Saya menerima pandangan Cik Kamaruzzaman, Dr. Yus semuanya kan. Tapi saya nak patah balik sekejap. Ini bila Puan Fazilah kata ini teka-teki Melayu. Teka-teki Melayu. Dah ada set teka-teki Melayu. Pantun Melayu. Okey, pantun Melayu, teka-teki Melayu. Jadi di sini yang ni kita mengharapkan satu term ni, yang ni satu pemikiran. Di dalam sastra Melayu lama ni, dalam sastra Melayu dia ada satu pemikiran. Bila sebut pantun Melayu, bila pantun Melayu dengan sendiri apa pemikiran Melayu, pemikiran orang-orang Melayu. Sama juga dengan teka-teki Melayu. Jadi cikgu bila dia mengajar murid-murid dia, bukan dia menolak yang buah strawberry tadi. Kita boleh kaitkan sebab tu di dalam kelas kita sebagai fesi. Jadi apa yang murid ceritakan, sebut, bila dia kebat kan, dia berfikir di luar kotak dan dia berfikir apa yang dia nampak sekeliling kita. Tapi kita term kita bila kita teka-teki Melayu, maknanya teka-teki ni ialah kita balik kepada konsep sastra. Sebab dalam sekolah rendah ke sekolah menengah dia ada bahan sastra yang nak diajar. Jadi kita balik tu, kita perkenalkanlah bila teka-teki Melayu, pemikiran orang Melayu. Sebab tu dalam pantun Melayu pisang emas dibawa belayar. Kenapa tak bawa apple? Sebab itu pemikiran orang Melayu. Orang Melayu zaman dulu memang dia belayar, dia bawa pisang emas. Sebab apa? Masak sebiji atau peti. Memanglah pisang zaman dulu dia tidak ada carbon yang nak
memasakkan semua, tapi dia akan masak secara semula jadi. Alam ke satu-satu. Itu yang kita kena terapkan pada pelajar-pelajar. Ini satu ilmu lah juga. Okay, terima kasih Dr. Yus, Dr. Puan Fazila. Ya, saya setuju tu sebab pelajar kita, murid-murid kita dia tak banyak tak kenali buah-buahan yang ada. Dia boleh kenali strawberry. Jadi inilah salah satu cara kita mengenali budaya Melayu kepada pelajar-pelajar, murid-murid kita. Terima kasih pandangan Dr. Arfah dan juga Dr. Fazila serta Tuan Kamaluzaman tadi. Baik, sebelum kita mengakhiri, sebenarnya apa kata kita bergambar dahulu? Boleh tuan-tuan dan puan-puan? Kita buka, sila buka. Saya seronok sangat dengan kumpulan ini kerana memberi maklum bersama-sama. Okey. Baik, dipersilakan Urustia ambil gambar. Boleh? Sila buka tuan-tuan dan puan-puan, sila buka. Okey. Alright, kita bersedia. Sila, boleh? 1, 2, senyum semua. Okey. Sekali lagi, satu lagi tuan-tuan dan puan-puan. 1, 2, senyum semua. Okey, baik. Sudah ya, Urustia? Baik, tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih semua di atas kerjasama untuk mengakhiri sidang maya ini. Tuan-tuan dan puan-puan, umpama berjalan dah sampai ke batas, umpama berkayuh dah sampai ke muara, umpama memanjat dah sampai puncak, umpama berlayar resau di labung. Dengan pembentangan itu tadi, maka berakhir sudah sesi pembentangan menerusi saluran ini. Entah sirih, salah sorong, entah kata, salah tutur. Terimalah salam, salam santun, salam maaf, salam ampun. Bagi pihak penganjur, kami ingin memohon maaf andai terdapat kekurangan dan kelemahan sepanjang sesi pembentangan dijalankan. Kami juga merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pembentang yang telah memberikan kerjasama yang amat baik semasa sesi pembentangan dijalankan. Terima kasih juga kepada para peserta kerana sentiasa bermotivasi memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuka minda kita pada hari ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi selesai. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Terima kasih Dr. Yus. Terima kasih. Terima kasih.